Assalamualaikum murid-murid. Kita bertemu lagi pada minggu ini dalam PDPR Sains pada tarikh 27 Mei 2021. Baik, untuk hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan tajuk kelajuan. Murid-murid boleh lihat dalam buku teks muka surat 122 hingga 127, di mana objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kita ingin melihat hubung kait kelajuan, jarak dan masa, dan kita juga ingin menggunakan rumus kelajuan dalam mencari kelajuan sesuatu objek, iaitu kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jom. Okey murid-murid, apakah yang mempengaruhi sesuatu kelajuan? Bagaimana kita ingin tahu bahawa objek itu bergerak dengan laju? Okey, cuba lihat muka surat 122, hubungan antara kelajuan, jarak dengan masa. Ada dua perkara ataupun dua faktor yang kita boleh lihat untuk melihat sama ada sesuatu objek itu bergerak laju ataupun perlahan. Yang pertama ialah faktor jarak. Sesuatu objek itu dikira laju apabila dia dapat bergerak lebih jauh dalam suatu tempoh masa yang sama. Okey, contohnya murid yang berlari ini. Dalam tempoh 10 saat, murid ini boleh sampai 10 meter. Manakala murid yang berbasikal ini, dalam tempoh 10 saat, dia boleh mengayuh basikal sejauh 20 meter. Jadi yang mana bergerak lebih laju? Yang berjalan ataupun yang berbasikal? Betul, murid yang berbasikal ini lebih laju berbanding murid yang berjalan kaki ini, kerana dia boleh pergi 20 meter dalam tempoh 10 saat. Okey, seterusnya, satu lagi faktor yang boleh membantu kita mengetahui objek itu laju ataupun tidak ialah dengan melihat masa yang diambil. Okey, contohnya murid ini dia dapat berjalan sejauh 20 meter selama 20 saat pada jarak 20 meter. Murid yang berbasikal ini pula boleh sampai 10 saat dalam jarak 20 meter juga. Jadi yang mana lebih laju? Betul, murid yang berbasikal ini sampai lebih dulu berbanding murid yang berjalan ini. Okey, seterusnya mengira kelajuan, muka surat 126. Apa itu kelajuan? Kelajuan sesuatu objek ialah jarak yang dilalui oleh objek itu dalam tempoh 1 unit masa. Mari kita lihat murid ini. Macam mana kita nak kira kelajuan? Okey, dalam situasi ini, murid ini dapat bergerak sejauh 30 meter dalam tempoh masa 5 saat. Jadi kelajuannya ialah 30 meter bahagi 5 saat sama dengan 6 meter per saat. Okey. Baik, soalan kebat. Ukuran 50 cm adalah lebih panjang daripada 30 cm. Jika dibandingkan 50 cm per saat dengan 30 cm per saat, kelajuan yang manakah lebih laju? Okey, cuba murid-murid fikirkan. Yang mana lebih laju? 50 cm per saat ataupun 30 cm per saat? Ya, jawapannya ialah 50 cm per saat. Mengapa? Kerana objek ini boleh bergerak sejauh 50 cm dalam tempoh 1 saat. Berbanding dengan 30 cm per saat, objek itu cuma boleh pergi 30 cm per saat, 30 cm dalam tempoh sesaat. Okey, kita lihat muka surat 127. Baik, kelajuan dapat dicari menggunakan formula ini. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa.
Diberi contoh situasi di bawah di mana kereta api ini mengambil masa 2 jam untuk bergerak sejauh 200 km. Berapakah kelajuannya? Jadi dengan menggunakan formula kelajuan sama dengan jarak bahagi masa, jarak yang diberi ialah 200 km, masa ialah 2 jam, jadi 200 bahagi 2 sama dengan 100 km per jam. Okey, mari kita lihat soalan ini. Dalam acara balapan, Amir dapat berlari sejauh 100 meter dalam masa 50 saat. Berapakah kelajuan larian Amir? Okey, murid-murid ingat lagi tak formula kelajuan tadi? Okey, betul. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Jadi, diberi jarak yang Amir dapat capai ialah 100 meter dalam tempoh 50 saat. Jadi 100 meter bahagi 50 saat, jawapannya ialah 2 meter per saat. Okey, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Diberi soalan kuis di situ. Sebuah motosikal mengambil masa 1 minit untuk bergerak sejauh 600 meter. Berapakah kelajuannya dalam unit meter per saat? Okey, formula tadi ingat lagi tak? Okey, kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey, diberi jarak adalah sejauh 600 meter dan diberi masa ialah 1 minit. 1 minit kita perlu tukarkan ke dalam saat. 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi 600 bahagi 60 sama dengan 10 meter per saat. Okey, soalan kuis yang kedua. Seekor kura-kura bergerak dengan kelajuan 25 cm per saat. Berapakah jauhnya kura-kura boleh bergerak dalam masa 4 saat? Okey, dengan menggunakan formula yang sama, tetapi soalan ini menghendaki kita mencari jauhnya, iaitu jarak. Jadi, untuk mendapatkan jarak, kita perlu darabkan kelajuan dengan masa. Jadi, kelajuan yang diberi ialah 25. Okey, jarak masa pula ialah 4. Jadi, 25 darab 4 sama dengan 100 cm. Okey, di muka surat 127 ini juga ada diberikan sedikit info, iaitu kelajuan cahaya bergerak lebih cepat daripada kelajuan bunyi. Okey, maksudnya kalau waktu cuaca hujan ataupun sebelum hujan, kita boleh lihat cahaya petir itu berbanding kelajuan bunyi. Jadi semasa berlakunya ribut petir, kamu akan melihat pancaran kilat dahulu sebelum bunyi petir dapat didengar. Ini kerana apa? Kerana kelajuan bunyi itu ialah 344 meter per saat dalam udara pada suhu 20 darjah Celsius. Okey, mari kita lihat soalan cabar minda. Soalan yang pertama. Carta palang di sebelah membandingkan masa yang diambil oleh 3 orang murid yang berlainan untuk menamatkan perlombaan sejauh 100 meter. Apakah kesimpulan yang boleh kamu lihat? Okey, awak lihat graf palang di sini. Okey, Dina masa yang diambil adalah sebanyak ini, Lim, dan ini Amir. Jadi, mari kita lihat. Dina bergerak paling laju, betul tak? Sedangkan Dina ni masanya yang paling banyak. Jadi Dina paling perlahan sebenarnya. Okey, tak betul. Amir bergerak lebih perlahan daripada Dina, tetapi lebih laju daripada Lim. Amir bergerak lebih perlahan daripada Dina. Betul ke? Tak betul. Okey, C. Lim bergerak lebih laju berbanding Dina dan Amir. Lim bergerak lebih laju berbanding Dina dan Amir. Betul, kerana masa yang diambil oleh Lim adalah yang paling cepat. Jadi Lim ini bergerak lebih laju berbanding Dina dan Amir. So jawapannya ialah C.
Okey, soalan seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh 4 jenis kenderaan P, Q, R dan S dalam masa 2 jam. Okey, ini ada 4 kenderaan P, Q, R, S dalam tempoh 2 jam. Inilah jarak yang dapat dilalui oleh kereta-kereta tersebut. So, antara pernyataan berikut yang manakah betul? Okey, dia kata Q bergerak lebih laju daripada S. Q lebih laju daripada S. Q 190, S 200. Tak betul. Okey, B. R bergerak lebih laju daripada P. R lebih laju daripada P. Tak juga. Sini cuma 150. P 170. Jadi B pun tak betul. C. Q bergerak lebih laju daripada P dan R. Q 190 lebih laju daripada P dan R. Okey, betul. Jadi jawapannya ialah C. Q bergerak lebih laju daripada P dan R. Okey, soalan berikutnya. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh 3 buah kenderaan. X 120 dalam masa 2 jam, Y 300 km dalam masa 3 jam dan Z 450 km dalam masa 5 jam. Okey. So, untuk ini, nak tahu yang mana lebih laju, kita kena kira dulu kelajuannya. Okey, kelajuan X ialah 120 bahagi 2 sama dengan 60 km per jam. Okey, Y 300 bahagi 3 sama dengan 100 km per jam. Dan Z 450 bahagi 5 akan mendapat kelajuan sebanyak 90 km per jam. Okey, dari sini kita boleh tahu yang mana lebih laju. Okey, so soalan A, kenderaan yang paling laju ialah kenderaan apa? Setelah kita buat kiraan kelajuan ini, kenderaan yang paling laju ialah kenderaan Y. Okey, betul. B, kenderaan X mempunyai kelajuan, okay, X kita dah kira tadi, 120 bahagi 2 sama dengan 60 km per jam. Dan soalan C, kenderaan apa bergerak lebih perlahan daripada kenderaan Y tetapi lebih laju daripada kenderaan apa? Okey, cuba fikir. Okey, dah dapat jawapan? Alright, jadi jawapannya ialah kenderaan Z bergerak lebih perlahan daripada kenderaan Y tetapi lebih laju daripada kenderaan X. Okey, lihat soalan 7. Okey, dalam suatu penyiasatan, kereta mainan P dilepaskan menuruni satu landasan condong sepanjang 3 meter. Kemudian diulang dengan kereta mainan Q dan R yang berlainan jisim. Masa kereta mainan itu sampai ke hujung landasan direkodkan. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan dua pemboleh ubah yang dimalarkan. Jawapannya ialah 1. Jarak pergerakan kereta mainan sama 3 meter dan yang kedua, kecondongan landasan juga adalah sama. Soalan B. Apakah pemerhatian kamu? Okey, pemerhatian. Daripada carta palang ini, kita boleh buat pemerhatian. Okey, untuk cikgu ambil kereta mainan Q sebagai pemerhatian cikgu. Kereta mainan Q paling lama untuk menuruni landasan. Boleh juga awak gunakan kereta mainan P sebagai pemerhatian awak. Okey, kereta mainan P paling cepat untuk menuruni landasan pun diterima. C, nyatakan satu inference. Okey, sebab kenapa cikgu kata kereta mainan Q yang paling lama? Kerana kereta mainan Q mempunyai jisim paling kecil. Okey, D, pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak palas. Dimanipulasi ialah jisim kereta mainan, bergerak balas dalam masa yang diambil oleh kereta mainan untuk menuruni landasan. Soalan E, kereta mainan manakah yang perlahan? Paling perlahan. Berapakah kelajuannya? Okey, yang paling perlahan di sini kita boleh lihat kereta mainan Q. Kelajuannya sama dengan
jarak bahagi masa. Jadi kita bahagikan 3 bahagi 10 akan dapat 0.3 meter per saat. Dan soalan F, ramalkan masa yang diambil oleh kereta mainan P jika ketinggian landasan bertambah. Ini maksudnya landasan ni kita tinggikan. Apa akan berlaku kepada masa yang diambil oleh kereta P? Betul, mestilah lebih cepat sampai. Jadi jawapannya ialah kurang daripada 3 saat. Okey murid-murid, untuk tugasan minggu ini, cikgu nak awak jawab kuis kelajuan yang cikgu dah bagi dalam WhatsApp. Okey, melalui link ini, jawab kuis ini, kemudian awak screenshot markah. Okey, dah jawab, awak view skor, kemudian awak screenshot, hantar ke link ini pula. Okey, ke link gg.gg/hantar markah kuis 6A. Okey murid-murid, sekian sahaja pelajaran kita pada minggu ini. Cikgu harap awak semua dapat sedikit ilmu daripada apa yang cikgu sampaikan. Okey, selamat belajar semua. Sekian, terima kasih.